Datuk Seri Zahid Hamidi mengatakan UMNO go solo. Lebih baik go solo. Orang kedua macam-macam. Malahan bila ada video tu yang saya seronok sangat tu, bila Azmin Ali kata apa? Kata Azmin Ali, tindakan Datuk Seri Zahid berbual dalam video, dalam audio bersama dengan Anwar Ibrahim adalah satu pengkhianatan. Wow! Azmin Ali bercakap soal pengkhianatan. Halamak, brother. Paling wow lah kenyataan tu. Kerana siapa tak kenal Azmin Ali? Dulu mengaku anak angkat Dr. Mahathir, anak angkat Siti Asmah. Akhirnya maki hama Dr. Mahathir. Bernaung di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ke mana saja sehingga Datuk Seri Anwar Ibrahim bermasalah dengan pimpinan dalam PKR. Tanya dengan ini ahli parlimen di Betan Merloh. Saya tanya dengan beliau, dia ada Perlis, kata kenapa you keluar tak boleh terima Azmin Ali. Tanya pada dengan Izzah Makno. Tanya pada Luqman Adam. Semua tu tak boleh terima Azmin Ali. Ini cerita benar. Dan semuanya tahu bahawa Azmin Ali adalah pengkhianat. Boleh kata orang pula pengkhianat. Dan kita pun tanya langkah Sheraton tu, itu adalah langkah yang suci lah. Sebab itu sekarang ni saya katakan, apa saja calon yang akan diturunkan, uyup. Uyup saudara. PBM uyup. Tak payah nak tunggu. Dan saya bersetuju dengan pandangan daripada saudara Mohsin Abdullah dalam Free Malaysia Today hari ini. Dia kata Malaysia Today dalam tulisan dia kata Sinchu ada menulis bahawa Muhyiddin is waiting to see UMNO split. Memang Tan Sri Muhyiddin mengharapkan UMNO ini berpecah belah. Sebab itu ditajuk orang ni, dia memang mengharapkan UMNO ini lemah. Jadi bila berlaku perbalahan dalam UMNO, orang dah mula nak menjatuhkan presiden, kata begitu, kata begini, UMNO lemah. Seronoklah dia sebab dia nak tawan UMNO. Berkali-kali saya katakan, saya bersetuju dengan pandangan daripada saudara Mohsin Abdullah. Memang betul. Bahawa bila sahaja UMNO lemah, yang untungnya PBM. Sebab itu warga UMNO kena sedar. Apa saja yang berlaku sekarang ni ada agenda. Mereka-mereka yang menjadi parasit, yang konon-konon jadi ahli UMNO, berada sebagai kluster menteri, mereka memang nak melemahkan UMNO. Sebab itu tuntut supaya wujudkan UMNO 3.0 lah. Lawan lah, taja. Saya ketawa. Kenapa saya ketawa? Kerana Menteri Kanan dalam PBM itu, dalam Perikatan Nasional, Dato' Ismail Sabri. Tiba-tiba Isyamuddin pula yang dilantik sebagai calon presiden. Dan timbalan presiden Anwar Musa. Ismail Sabri duduk nombor 3 balik. Apa benda saya kata? Saya tengok kat dia, saya kata, kalau begitu saya kata baiklah bagi tahu Ismail Sabri itu duduk sebagai majlis tinggi je lah. Nah, ini saya tengok cai-cai yang dah keluar. Besok mungkin saya akan beri pencerahan tentang cai. Sebab bagi saya, apa yang kita lihat hari ini, keterlanjuran yang ada sekarang ni, bertambah teruk. Politik negara sekarang ni bertambah teruk sebab mereka memang nak memecah belahkan untuk UMNO ni. Tapi yang saya paling seronok sekali tadi, bila PAS menegaskan mereka belum bersedia menjalin kerjasama politik dengan Parti Amanah. Ini pun satu hal lagi ni. Sebab naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar ni Abdullah berkata perbezaan fahaman menjadi punca parti tidak boleh menjalin kerjasama dengan Amanah. Kerana perbezaan pandangan dan fahaman menjadi anda tidak boleh menjalin dengan Amanah. Habis kamu suruh paksa supaya menjalin dengan PBM. Yang kita dikhianati. Aduh, warga PAS. Saya pun tak tahulah. Ini kalau saya tengok catatan saudara Zarah daripada Shah Alam, cantik juga. Dia kata masa PAS berperang dengan UMNO dulu, dia bawa cerita naratifnya Perang Badar. Kemudian, bila PAS bergabung dalam Pakatan Rakyat, dia bawa pula cerita tentang Perjanjian Hudaibiyah. Ini jadi ni. Kemudian, bila PAS bergabung sokong Datuk Seri Najib, dia pula bawa cerita naratif baru, persaudaraan antara Aus dan Khazaraj. Lepas itu, dia tuduh siapa yang tak setuju dengan pergabungan itu sebagai puak Yahudi. Jangan lupa, rekod ada. Kemudian, dia gaduh balik dengan UMNO. Pastilah puak-puak PAS ni akan bawa cerita Habil dan Khabil. Jadi, semasa langgar SOP kuarantin ni, maka tentulah dia akan timbul cerita apa? Burung hut-hut. Semasa PAS tak bertanding di PRN Negeri Sabah, kisah Perjanjian Hudaibiyah digunakan semula. Apa-apa pun, puak pimpinan PAS ni sentiasa lengkap dan sempurna. Tiada cacat dan cela.
dan tiada kekurangan daripada apa yang dia lakukan. Masa dulu dia kata siapa yang ingin bersama UMNO, berarti orang itu mendengar bisikan syaitan. Sekarang dia berkata bahawa siapa yang tak setuju dengan tindakan bergabung dengan UMNO, mereka itu sebagai pengikut syaitan. Nah, ini keadaannya lah. Sebab itu saya suka apa yang dikatakan oleh Nik Abduh. Nik Abduh ni anak Tuan Guru Nik Aziz. Pimpinan kanan PAS, Nik Muhammad Abduh bin Nik Abdul Aziz. Dia menyifatkan perbuatan mengintip dan mendedahkan rahsia sebagai amalan jahat dan berdosa besar. Dan sebab dia mengulas tentang audio yang tular dikaitkan dengan Presiden UMNO, dengan Presiden PAS, PKR. Nik Abdul kata ia menyamakan perbuatan mereka lah sama dengan kerja iblis dan syaitan yang mencuri berita dari langit sebelum menyebarkan kepada bomo dan tukang sihir. Nik Abdul ni diikut cara Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz. Dan walaupun dia bercanggah pendapat dengan pimpinan PAS, mereka membawa jalan yang benar, Islam yang syumul. Saudara, sebab itulah kata Nik Abduh, meskipun intipan semasa perang dibenarkan, sebab dia mengaitkan sejarah Islam, dia kata meskipun intipan semasa perang dibenarkan, namun intipan yang dilakukan ke atas rakyat menggunakan peralatan moden oleh pemerintah pula hanyalah dibenarkan jika membabitkan kemasalahan rakyat. Seperti dalam kes dadah, kongsi gelap dan sebagainya. Bukan orang nak berbual tentang politik dan sebagainya. Ya, saudara? Itulah keadaannya. Dan sekarang ni, kita masuk persoalan yang paling besar. Quo Vadis, UMNO dan PKR. UMNO dan PKR ni sebenarnya adalah dua buah parti yang dikhianati. Datuk Seri Anwar Ibrahim dikhianati oleh Dr. Mahathir. Okey? Sebab dia berjanji. Kalau Pakatan Harapan menang, dia akan jadi Perdana Menteri untuk tempoh 2 tahun. Waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam penjara. Lepas itu mereka menang, Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar daripada, dia dibebaskan dari penjara, tunggu 2 tahun, masuk lepas 2 tahun, dah berdalih pula. Sehinggalah timbul langkah Sheraton, maka hancurlah Pakatan Harapan. Begitu juga dengan UMNO. Kerana UMNO, kita baik dengan PBM, Parti Persatu, parti yang dianggotai oleh Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin. Pun UMNO dikhianati. Dan yang hairannya kenapa kluster menteri ini tak sedar diri. Mereka enak duduk di anjung kuasa. Maka mereka merasakan bahawa dalam apa keadaan mesti dipertahankan. Mereka lupa. Saya menyatakan dalam pilihan raya akan datang, antara UMNO dengan Parti Keadilan ni, dia tidak akan bercantum untuk sebelum pilihan raya. Tetapi, saudara jangan lupa, berapa malam dah saya katakan, saya dah katakan bahawa pimpinan Parti Pribumi sekarang ni, mereka sudah berjaya memecahkan Muafakat Nasional. Itu usaha pertama. Selepas pecah Muafakat Nasional, mereka ada kelegaan untuk terus berada di anjung kuasa. Jadi, yang kedua, mesti dipecahkan Barisan Nasional. Bila BMCA, MIC dan parti PBRS tidak lagi menyertai Barisan Nasional, tak adalah Barisan Nasional. Kalau ini berlaku, kita nak bertanding, bahawa UMNO nak bertanding nanti, tidaklah menggunakan lambang Barisan Nasional. Sebab itu, Datuk Zahid mengatakan, kita bertanding solo. Solo maksudnya sendirian. UMNO saja. Dan sekarang ini, mereka file dah ada di tangan mereka untuk mengharamkan UMNO. Ini realiti. Kita boleh lihat. Saya menyangkakan perkara ini akan berlaku dalam bulan Jun. Selepas Muafakat Nasional, sekarang ni dah jelas. Dengan ucapan Tuan Guru Haji Hadi apa semua tu, Muafakat Nasional habis, ruyuk dah. Dan dia akan pergi pada Barisan Nasional. Sebab Barisan Nasional ini, dua orang tu presidennya, iaitu MCA dengan MIC, sudah membuat kenyataan yang tidak lagi sealiran. Sudah ada cabar-mencabar. Ya? Ini keadaannya. Dalam itu yang berlaku, maka Barisan Nasional pun tak ada. Bila tak ada Barisan Nasional, maka UMNO akan diharamkan. Saudara, ini realitinya.
Kita bercakap UMNO. Bagaimana bila UMNO diharamkan? Atas tiket apa lagi warga UMNO ada? Mereka beranggapan kalau UMNO diharamkan, ahli UMNO akan menyertai sebahagiannya menyertai PAS dan sebahagiannya akan menyertai Parti Pribumi Bersatu. Kerana PBM telah pun mewujudkan di seluruh negara. Mereka menggunakan macam-macam. Jangan lupa saya dah terangkan bahawa ada pimpinan PBM yang mengatakan ketua-ketua bahagian boleh buatlah minta daripada menteri-menteri runding terus cari projek untuk menjadi wang, nak cari dana politik. Mereka berkuasa sekarang. Okey. Jadi dalam keadaan begitu mereka yakin dengan wang ini warga UMNO akan masuk menyertai PBM. Tapi saya katakan ini tidak akan berlaku. Dalam itu keadaannya kalau UMNO diharamkan, UMNO tak boleh bertanding menggunakan lambang UMNO. Maka calon-calon UMNO ini tentulah ikut jejak yang pernah mereka lakukan juga, iaitu bertanding di bawah Parti Keadilan. Saya sudah merisik di kalangan warga Parti Keadilan. Mereka mengatakan untuk pilihan raya kali ini Keadilan bertanding pun macam UMNO juga, solo. DAP akan bertanding di bawah lambang DAP. Jadi kalau itu berlaku, seandainya UMNO diharamkan, maka warga UMNO bolehlah bertanding di bawah Parti Keadilan. Jadi apakah salahnya Datuk Seri Zahid memulakan satu jaringan untuk berbaik-baik sebagai persiapan? Kalau tidak, kita bertanding solo. Dan bagi sekarang ni, mereka-mereka yang tak suka, tentulah akan memaki hamun Datuk Zahid. Memang tujuannya untuk memusnahkan UMNO. Untuk memecah belahkan supaya kita dapat UMNO. Warga-warga UMNO diadu domba. Supaya benci-membenci, curiga-mencurigai. Supaya bila berlaku keadaan begitu, kita berselerak. Bulan Jun UMNO diharamkan, bulan Julai diadakan pilihan raya. Sebab itu, Presiden UMNO sudah dapat membaca game mereka. Maka dalam keadaan begini, kita santun dulu dengan PAS ni. Ada dengan PKR. Nak harap PAS, tak ada dah. Tidak lagi ada harapan untuk menyantuni Muafakat Nasional. Tak usahlah mengatakan bahawa sudah sediakan calon, dah buat. Tak ada. Sebab kenyataan-kenyataan yang diberi. Apa kata Tuan Guru Haji Hadi? Bahawa dia mengatakan bahawa dia tidak boleh bersama dengan UMNO ini kerana UMNO ada jajaran politik baru. Kalau dia buat, okey. PAS boleh bersama dengan PBM. Oh, tak boleh kerana Parti Keadilan ni, PKR ni orang yang rosak akhlak. Tu, Azmin tu. Ini realiti. Kita tak maulah nak cerita pasal buruk. Tapi saya melihat dari segi politik. Biar saya bercerita tentang politik. Saya memberi pencerahan kepada saudara. Saudara fikir, bila Muafakat Nasional dah huyuk. Barisan Nasional dah tak ada. UMNO diharamkan. Ke mana warga UMNO nak pergi? Apakah nak melutut? Itu harapan mereka. Mereka mahu UMNO ni melutut pada Muafakat Nasional. Ini yang diharapkan. Ini keyakinan kluster menteri. Yang ada sekarang ni, menteri-menteri sekarang ni keseronokan. Dan mereka lupa bahawa mereka akan mengalami kekalahan kalau bertanding di bawah tiket Muafakat Nasional atau Perikatan Nasional. Tapi mereka yakin, kononnya PAS ada kekuatan. Saya kena kekuatan di mana? Sedangkan kalau mengikut, saya ingat dalam 2-3 hari nanti, mungkin bulan puasa, saya ada kelegaan, saya boleh buat kajian, saya akan bentangkan satu persatu, seat by seat. Bagaimana pimpinan, pengaruh Parti Keadilan. Saya rasa kalau keadaan begitu, apa salahnya kita bekerjasama? Apa salahnya? Bukan artinya kita bertanding di bawah, kita menyertai Parti PKR. Tidak. Kalau dulu, bila Parti Pribumi Bersatu tak boleh bertanding menggunakan lambang PBM, mereka bertanding di bawah lambang Keadilan. Tapi dikenal pasti kawasan mereka sejumlah 80 kursi. Cuma mereka menang dalam 13 kursi saja. Jadi kalau keadaan begitu, UMNO tetap akan bertanding sekurang-kurangnya 120 kursi. Duduk bincang dengan Keadilan. Kita ada di Semenanjung ni, jumlah kursi kita Sabah ada 24. 24 di Sarawak ada 32, 50, 52, 55 atau 56. Dia semua kursi 220. Jadi ada lebih kurang 160. 160 kursi. So UMNO bertanding 90 kursi, 96 kursi. Saya lupa bila Presiden UMNO mengatakan kita akan bertanding sekurang-kurangnya 96 kursi. Timbalan Presiden UMNO, Tok Mat mengatakan kita akan bertanding 96 kursi. Bagi saya ini sudah ada
sudah ada satu bentuk persiapan dan kesediaan. Dan PKR tak kacau pun. Yang bisingnya PAS, yang bisingnya PBM. Dan kita akan bertembung lah nanti. Mungkin akan berlaku pertandingan one by one, di mana kawasan UMNO bertanding, PKR tak calon. Akan berhadapan dengan calon Perikatan Nasional. Silakan. Ini yang saya lihat akan berlaku. Memang mungkin akan berlaku pertembungan 3 penjuru. Malahan ada pertembungan 4 penjuru. Dalam keadaan begini, saya bagi contoh yang paling jelas. Di Pagoh. Di Pagoh, bertembung 3 penjuru, confirm calon keadilan akan menang. Tapi kalau bertembung 2 penjuru, confirm UMNO boleh menang. Sebab 11,000 tu undi yang diberi kepada Tan Sri Muhyiddin tu datang daripada pengundi-pengundi yang dulu baik dengan PKR. Dan ahli keadilan ada 6,000. Datuk Mat Ismail bertanding, dia dapat 16,000. 16,000 campur dengan 18,000, dia ada 34,000. Tan Sri Muhyiddin dapat berapa? Daripada 26 dah tolak 16,000. Tinggallah TKKL 6,000. Itu gambarannya. Saya bagi contoh. Tapi saya akan datang, saya cuba kupas. Cuma saya nak bagi tahu pada saudara, tak ada masalah kalau kita jajaran baru. Jajaran baru itu bukan artinya kita duduk di bawah mereka. Tidak. Lepas habis pilihan raya, tengok siapa yang dominan. Sebab itu saudara tidak mahu mendengar kenyataan Datuk Seri Presiden UMNO. Dia kata yang paling penting, UMNO mesti dominan. UMNO mesti kuat. Bila kita kuat, kita dominan, kita bercampur dengan siapa saja pun, kita boleh membentuk kerajaan dengan stabil. Yang paling penting sekarang ni adalah untuk mencari kestabilan politik. Sekarang ni politik yang tak stabil. Nak kata stabil macam mana kalau kerajaan Perikatan Nasional tu bila-bila masa buat persidangan parlimen memang tumbang. Kerana asalnya cuma 113. Bila lari aja 3 orang 4 orang tumbang. Tapi kalau UMNO menang dalam 70 ke 80 kursi, Parti Keadilan menang dalam 40 ataupun 50 kursi, kita ada 130. Apa nak lagi? Satu kerajaan yang stabil. Kemudian kalaulah DAP kata kalau gini keadaan kita nak masuk. Kalau kita boleh terima gerakan, boleh terima MCA, apa masalahnya? Dan akhirnya menjadi two-third majority. Bila ada two-third majority, kerajaan yang stabil, Prabowo melihat, Malaysia already come back in their political stability. Barulah mereka tentram. Barulah boleh dijana balik segala perundangan, segala akta yang mana tak betul diperbetulkan. Dan jangan lupa, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah satu orang, dia paling pantang dia melihat kekayaan menteri yang luar biasa. Saya dengar waktu dia berbual, dia bercakap dengan kumpulan majlis profesor. Dia kata macam mana kita boleh allow kalau ada menteri, ada bekas menteri, mereka mempunyai kekuasaan, kekayaan yang di luar kemampuan. Mana boleh menteri ada berbilion-bilion? Dan dia akan memerangi. Dan kita tidak mahu melakukan kezaliman. Mereka itu bab keadilan. Tapi UMNO sekarang ni, macam mana nak selamatkan kalau UMNO diharamkan? Sekarang ni memanglah sekarang dikocakkan. Tujuan dikocakkan UMNO ni ke arah untuk mengharamkan. Kerana mereka daripada parti kerajaan. Mereka berada dalam kerajaan. Mereka mengikut naratif yang diwujudkan. Kau bertanding ini. Tiba-tiba saya melihat, kalaulah Ismail Sabri sebagai calon sebagai presiden, boleh tahan juga. Ada logikanya. Sebab dia sebagai Menteri Kanan. Ini tidak. Tiba-tiba Hishamuddin turn on. Orang yang membawa ahli-ahli UMNO supaya menyertai PBM. Zaman Dr. Mahathir dulu. Jangan lupa. Ada ahli parlimen daripada Sabah mengaku, saya dipujuk oleh Hishamuddin untuk menyertai PBM. Sebab itu dia tak bertanding apa-apa jawatan. Waktu ada pertandingan dalam UMNO, dia simpan aku di belakang. Dia nak main dari belakang. Dan kali ini ditunjukkan sebagai presiden. Timbalan presiden pula Anwar Musa. Tak habis. Tak lagi mesti Anwar Musa. Ini orang yang ada kepentingan diri. Kemudian ada lagi satu satu cair lagi. Presidennya Khari Jamaluddin. Timbalannya Anwar Musa. Naik presiden termasuklah Datuk Ismail Sabri. Habis saya kata Datuk Ismail Sabri ni apa ke mana perginya? Takkanlah labelnya Hishamuddin presiden, Khairi presiden. Apakah dia dengan Anwar Musa? Anwar Musa dah kalah, dah ruyuk. Boleh berada timbalan, dia duduk bawah Anwar Musa. Kerana ini dicanai oleh mereka yang ada kepentingan politik. Mereka yang berkepentingan. Dan sebab itu mereka ini mengadu dombakan supaya UMNO ini hancur. Bila UMNO diharamkan, buat pilihan raya.
Kononnya, bila pilihan raya umum diadakan, dalam keadaan UMNO yang terumbang-ambing, mereka boleh menang. Saya cakap terus terang, minta maaf, jangan mendahului kerja Tuhan. Kerana, sebab itulah sekarang ni, ada jaringan antara UMNO dengan Parti Keadilan. Ada jaringan. Oh, tak boleh, kerana Parti Keadilan itu bukan Parti Orang Melayu. Tu, PBM itu Parti Melayu. Apakah Parti Peribumi Bersatu itu boleh dianggap sebagai Parti Peribumi? Dia dah tukar dah perlembagaan dia. Dia bukan parti dia. Apa yang ada pada PBM sama apa yang ada di bawah PKR, Parti Keadilan. Jadi, kalau PAS boleh bersama dengan PBM, apakah salah UMNO bersama dengan Parti Keadilan? Let us be very fair dalam kita punya statement. Dan kalau ini berlaku antara UMNO menghadapi pilihan raya, bekerjasama dengan Parti Keadilan, yang akan dibantu oleh DAP, pengundi-pengundi Cina apa semua tu, wuyuk mereka.